Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali untuk mata pelajaran matematik tahun 3. Minggu lepas kita dah belajar menulis nombor, menulis dalam angka dan juga menulis dalam perkataan. Jadi hari ini kita akan sambung lagi untuk tajuk besar kita iaitu teroka nombor. Okey, di dalam teroka nombor ini ada beberapa subtopik kecil. Yang pertama ialah pelbagai nombor. Yang kedua, kita akan belajar juga mengenai cerakinkan nombor. Yang ketiga, kita akan belajar nilai digit dan juga nilai tempat. Okey. Apa yang cikgu maksudkan dengan pelbagai nombor ini? Selain daripada kita menulis nombor menggunakan angka dan perkataan, nombor juga boleh diterjemahkan menggunakan gambar rajah. Contohnya menggunakan gambar ini. Ini namanya ialah Danish block. Okey, nama dia ialah Danish block. Kalau kamu nak Google dalam internet, kamu nak dapatkan gambar ini. Nama dia ialah Danish block. Okey. Masa kamu darjah 1 dan darjah 2, kamu belajar yang ini 2. Dia ada sa dan ini ialah puluh. Jadi kita tulis sini sa. Yang ini ialah puluh. Semasa kamu darjah 2, tambah di sini, ni ialah ratus. Dan bila kamu darjah 3, tambah lagi 1, namanya ialah ribu. Kenapa ini warna puluh? Kerana satu batang ni dia ada 10 blok. Jadi ni 10, 10, 10, 10. Yang ini pula, satu keping ini mempunyai 100 blok, 100 petak. Sebab itu dia diletakkan dalam ratus. Yang ini pula terdapat 10 blok ratus dan disusun di sini. Bukan 10, 100. Sini ada 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10, kemudian dia susun sini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 100 ni ada 10 keping. Dia membentuk 1000. Okey. Mari kita tengok contoh yang kedua. Ini ialah contoh yang kedua. Okey, yang ini ialah sa. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia ones. Yang ini ialah puluh, kita panggil dia tens. Yang ini ialah ratus, kita panggil dia hundreds. Dan juga yang ini ialah ribu, kita panggil dia thousands. Okey, cuba tengok nombor dia. Dia ada satu sahaja blok. Yang ini ada 10 blok. Yang ini 100 blok. Dan ini ialah 1000 blok. Okey. Okey, mari kita tengok gambar yang tadi semula. Okey, berapakah nombor yang ada di sini? Okey, jadi kita tuliskan dia iaitu 1140, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sah. Jadi mari kita baca sama-sama. 1145. Sa ni perlu tak sebut? Tak perlu. Jadi ini dalam perkataan. Cuba kita tuliskan dalam angka pula. 1000. Ingat kita jarak sedikit. 145. Jadi kita baca lagi sekali.
1,145. Okey. Selain daripada diterjemahkan dalam bentuk Danish block ini, nombor juga boleh diterjemahkan dalam bentuk abakus. Ini dalam bentuk abakus. Okey. Abakus kita baca daripada kiri. Kalau Danish tadi kita baca daripada kanan. Okey. Yang ini abakus kita baca daripada kiri. Batang yang hujung sekali ni ialah nilai sa. Ni ialah nilai puluh, ni ialah nilai ratus dan ini ialah nilai ribu. Okey. Kalau kamu perhatikan di batang-batang seterusnya, semua biji-biji abakus berada di bawah dan biji-biji ini berada di atas kerana di batang-batang ini tidak lagi mempunyai nilai. Okey, sementara di batang ribu, ratus, puluh dan sa terdapat nilai. Okey, mari kita kira. Okey, untuk abakus di bawah ni dia mempunyai nilai 111 dan ini mempunyai nilai 5. Okey, abakus selain daripada abakus seperti ini, terdapat juga abakus sejenis abakus yang lain mempunyai biji atas ni 1 sahaja, di biji bawah ni dia ada 4 sahaja. Sama juga nilainya, bawah ni ialah nilai 1 dan atas ni ialah nilai 5. Okey. Jadi macam mana kita nak kira? Ni 5, 6, 7, 8. So ni ialah 8. Ni berapa? 1. Ini ada tak pada ratus? Tiada. Jadi kita letak sifar. Ribu ni ada 2. Jadi, nombor yang terhasil pada abakus ni ialah 2018. Okey, dapat. Okey, ni ialah pelbagai nombor menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian, cikgu masuk tajuk yang kedua iaitu nilai digit dan nilai tempat. Apa beza nilai digit dengan nilai tempat? Okey, nilai digit kita menggunakan nombor. Contohnya kita ambil yang tadi. Iaitu contohnya seperti 1145. Okey, nombor ini tadi. Kita ambil 1145. Jadi kita nak pisahkan dia, nilai digit dia. Yang pertama ialah nilai digit menggunakan soalan yang selalu kita jumpa ialah digariskan satu nombor digit dan disuruh nyatakan nilai digitnya. Okey, apa nombor yang digariskan? Ni ialah 5. 5 sa. Jadi kita tulis 5 sahaja. Contoh lain, 2472. Jika digariskan sini, apakah nilai digitnya? Nilai digitnya ialah 400. Kerana dia berada di ratus. Bagaimana kita nak semak? Betul ke salah? Okey. Kalau kita nak semak, kita boleh buat nilai tempat seperti minggu lepas. Okey. Yang ini sa, ini puluh, ini ratus, ini ribu. Jadi kita letakkan kedudukan ini di setiap ruang-ruang ini. 1145. So, 5 yang kita gariskan ini ialah sa. Jadi betul tak? Betul jawapan kita. Okay, kita simak pula yang kedua. 2472. Okey. Nombor yang digariskan ialah 4. 4 ialah 400. Betul tak 400? Betul. Ini ialah nilai digit di mana jawapannya kita tulis dengan nombor. Berbeza dengan nilai tempat. Jika nombor yang sama ni kita ambil 1145, kita gariskan yang 5 ini. Jika nilai tempat, dia hendakkan bukan nombor tetapi ialah rumahnya. Okey, dia nak rumah dia. Okey, 5 ni rumah apa tadi? Rumah sa. Jadi kita tulis sini sa. Sebab dia nak nilai tempat saja, bukan nilai nombor. Okey, yang kedua, 2472. Nombor yang digariskan ialah 4. Apakah nilai tempat 4 tadi? Iaitu ratus. Jadi rumahnya ialah ratus.
Nampak tak beza di antara nilai digit dan juga nilai tempat? Nilai digit dia mesti jawapannya dalam bentuk nombor. Nilai tempat pula mesti dalam bentuk rumah. Rumah sar, rumah puluh, rumah ratus atau rumah ribu. Okey, faham? Okay, seterusnya yang ketiga ialah cerakinkan nombor. Cerakinkan nombor. Apa maksud cerakinkan nombor ni? Cerai. Nombor cerakinkan tu maksudnya cerai. Kita ceraikan nombor itu. Tapi kita bukan ceraikan suka-suka hati. Kita ceraikan menggunakan nilai tempat. Contoh, kita ambil juga nombor yang sama, 1145. Macam mana kita nak ceraikan dia? Kita nak ceraikan dia menggunakan nilai tempat. Okey, apabila ceraikan nombor, kita mesti ada simbol tambah. Sebab apabila kita tak ada simbol tambah, dia tidak akan jadi nombor ini semula. Sekarang kita nak ceraikan dia. Okey, 1 ni tadi, 1 apa? 1,000. Jadi kita tulis 1,000. Yang ini apa dia? 100. 100. 40. 40. Dan juga 5 sar. Okey. Kita juga boleh tulis sebagai 1,000 tambah 100 tambah 40 tambah 5 sar. Pun boleh. Tak ada masalah. Okey, contoh lain seperti 2,472. Macam mana kita nak ceraikan? Yalah, mula sekali kita kena ada simbol tambah. Kita tengok dekat sini tadi. 2,000. Jadi kita tulis sini 2,000. Lagi 400. 400. 70. 70 dan 2 sar. 2 sar. Jadi kita boleh juga tulis sebagai 2,000 tambah 400 tambah 70 tambah 2 sar. Okey, dapat. Ini namanya cerakinkan nombor. Okey. Selain daripada itu, terdapat juga soalan di mana dia beri nombor cerakin tetapi dia nak nombor yang terhasil. Contohnya di sini dia kata seperti 20 tambah 300 tambah 5,000 tambah 6. Okey, bentukkan satu nombor daripada nombor yang cerakin ini. Jadi kita kena mulalah nombor yang besar sekali, iaitu nombor ribu. Apakah nombor ribu? 5,000. Tulis 5. Kemudian ada 300. Kemudian 20 dan juga 6 sar. Jadi kita baca 5,326. Okey, contoh lain. Dia hanya ada 40 dan juga 7,000. Okey, ada 2 sahaja nombor yang dicerakinkan. Jadi tapi kita kena buat juga sebagai 4 digit kerana dia mempunyai ribu. Jadi ribunya ialah 7. Okey, 4 ni ialah 40. 40 di sini. Jadi apa yang kita nak buat dengan garisan yang kosong ini? Kita letak sifar. Maka jadilah nombor dia ialah 7,040. Okey, dapat. Jom kita buat latihan.